Terima kasih saudara pengisi menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawakku sayang dan selamat pagi. Yang berhormat saudara Datuk Seri Profesor Dr. Sim, Timbalan Premier Sarawak serta Datin. Yang berhormat Datuk Hajah Fatimah Abdullah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti kena tuan rumah kita pada hari ini, serta yang berbahagia Datuk Dr. Haji Hadi Badia Mantuah, yang amat berbahagia Tok Puan Datin Tinggi Hayati, yang berhormat saudara Tan Sri Datuk Amal Haji Muhammad Asfia Wan Nasar, Speaker Negeri Sarawak, serta yang berbahagia Datuk Hajah Fatimah binti Haji Muhammad Iskandar, yang berhormat saudara aja lagi Datuk Seri Nancy, Menteri kita di peringkat Persekutuan. Seterusnya yang berhormat Timbalan Menteri, Def jemputan, ketua-ketua jabatan, para wanita yang saya hormati sekalian. Dari Bekenu ke Batu Niah, singgah sebentar di Pekan Dalat, kita ucapkan tahniah atas persembahan yang hebat. Para wanita sekalian, saya mengucap setinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fatimah dan seluruh warga kementerian dan juga wanita kerana menjemput saya pada pagi ini dan memberi saya penghargaan untuk berkongsi pandangan dan seterusnya mengenalkan hala tuju dalam kita hendak memperkasakan wanita dan peranan wanita dalam pembangunan negeri kita yang tercinta ini. Kita tahu bahawa hala tuju Sarawak untuk menjadi Sarawak yang maju pada 2030, ia berkisar kepada 3 tiang. Yang pertamanya ialah kemakmuran ekonomi, economic prosperity. Yang keduanya ialah social inclusivity, kerangkuman sosial, dan ketiganya ialah environmental sustainability, kelestarian alam sekitar. Kalau kita lihat daripada tiang yang kedua, kerangkuman sosial, ia sealiran dengan tema kita, embrace equity. You embrace every sector of the society in order for us to move forward, to develop Sarawak. Sebab itu saya mengucap tahniah kepada Kementerian Wanita Sarawak yang telah sama-sama menuju ke arah yang sedemikian. Oleh itu, pada pagi ini saya hendak berkongsi
beberapa perkara. Yang pertamanya ialah mengenai dengan aspirasi kita khasnya untuk wanita Sarawak dalam lingkungan pembangunan wanita negara. Kita di Sarawak, kekayaan kita adalah kekayaan budaya. Keduanya ialah budaya ini menjadi inspirasi untuk kita meneruskan usaha ke arah kebaikan, to upgrade ourselves daripada cantuman budaya yang begitu kuat sekali dalam kehidupan kita. Sebab itu saya rasa bahawa wanita Sarawak akan dapat terus berusaha dan meningkatkan prestasi dan standard mereka setanding dengan wanita-wanita yang lain yang ada di dunia ini. Saya katakan dunia sebab kita telah melihat kejayaan Pandai Renung, seorang anak wanita Sarawak yang menjadi jago di peringkat dunia. Dan ini dalam bidang sukan. Dan mungkin di bidang-bidang yang lain, kita dapat mengangkatkan standard dan kualiti wanita. Hari ini seorang pengerusi Shell, sebuah syarikat yang terkenal di dunia, the first lady chairman of Shell Malaysia is from Sarawak. Puan Siti. Dan ini adalah satu konglomerat yang begitu hebat di peringkat industri minyak dan gas. Sebab itu saya nampak bahawa masa depan wanita Sarawak adalah cerah. Dengan membudayakan apa disebut sebagai knowledge worker. Saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian. Tidak komplain wanita kelak. Saya nampak bahawa dari sudut kedua, leadership, kepimpinan, kita dapat melihat kejayaan pimpinan kita. Bukan saja di peringkat negeri Sarawak, bahkan di peringkat negara. Kita berterima kasih kepada Perdana Menteri yang memberi keyakinan kepada Datuk Nancy untuk memberikan satu dasar wanita negara. Dan sudah tentu peranan ini dapat diperhebatkan. Dan seorang wanita pula menjadi timbalan menteri di peringkat pembangunan desa. Ada situnya. Itu yang dia. The development of rural society. The trust is given to another wanita from Sarawak. Meaning, beside confining to Sarawak's aspiration, the national leadership has identified the capability of Sarawak women. Ini adalah satu kebanggaan kepada kita dan saya percaya ia akan terus berlaku di masa-masa yang akan datang. Bahkan di Sarawak pula, kita telah banyak memberikan tanggungjawab yang penting di peringkat kerajaan. Baru-baru ini kita telah melantik seorang wanita menjadi pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Public Service Commission, the first lady in Sarawak. Dan kita telah juga memberikan tanggungjawab di dalam civil service, irrespective of
background. Kita merangkumkan semua ini untuk memberikan tanggungjawab kepada pihak wanita. Perkara ketiga, economic empowerment. Saya rasa bahawa wanita mempunyai potensi di dalam kita hendak membangunkan negeri kita ke arah 2030. Oleh demikian, saya bersetuju dengan Datuk Seri Fatimah yang selalu bercerita dengan saya apa yang harus kita lakukan untuk memperkasakan kedudukan wanita di dalam pembangunan ekonomi. Sebab ya tiap-tiap kalinya jumpa saya ada aja barang ditambah. Begitu pun ada lagi. Ini adalah satu usaha yang sudah nampak kejayaan. Semalam saya di BCCK meresmikan garden exhibition dan juga kraft tangan. Saya berjumpa dengan seorang wanita yang berjaya. Dia mengeluarkan perfume daripada bahan mentah kita. Dan dia kata, Tan Sri Datuk Petinggi, terima kasih. Saya adalah lahir daripada program daripada Kementerian Wanita dan juga modal yang diberi oleh kerajaan. Dan nampaknya dia nak mengeksportkan perfume-nya keluar pasaran luar negara. Nampaknya sudah ada kejayaan. Dengan itu modal terpaksa ditambah. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan juga lagi. Puan-puan sekalian, apabila saya tekankan economic empowerment ini, ia tidak terhad kepada cottage industry. Ia akan kita panjangkan kepada industri yang berat. Hari ini di sebuah loji metanol kita ada 3 orang jurutera wanita yang sama-sama bekerja untuk mengeluarkan metanol di Bintulu. Makna dia, kita memperkasakan jawatan-jawatan yang penting kepada wanita yang berkelayakan dan mempunyai potensi untuk kita latih ke peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, dari sudut digital initiative, kita nampak bahawa wanita they respond to our transitional economic program in order to digitalize our economy. Maka saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada wanita dalam bidang ini. Para wanita sekalian, perkara yang satu nak saya kongsi ialah mengenai dengan keselamatan dan keadilan kepada wanita. Kita hendaklah memberi ruang kepada wanita untuk memainkan peranannya dalam semua bidang. We have to give opportunities for wanita. Because wanita, they are focused. Though men are also focused, but men sometimes, target lihat lain. But I believe women are very focused. Once you are given a task, women want to complete the task given to them. And this is something
which is very important in the light of our effort to develop our state. Men, women are equally important. You're talking about gender equality. That is why under the civil service now, you can see women coming up. Not because of racial or other background, but they are able to do it. Deputy Director of JKR Sarawak is a woman. Now you can see the whole spectrum of our economic activities, women play their role. Jadi inilah saya nak kongsi pada hari ini, bahawa kerjaan pimpinan saya memberi ruang kepada wanita. As long as you can do it, you perform, you got the reward. Inilah satu-satunya yang hendak saya kongsi dari sudut pemakasaan wanita dan dari sudut perkhidmatan yang kita beri, kita tambah dari tahun ke tahun. Kerana kita adalah satu kerjaan yang bertanggungjawab dan juga kerjaan yang inklusif. Dari sudut kepimpinan, kita boleh lihat ia telah sedikit sebanyak berjaya di dalam kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat kita. Tadi disebutkan mengenai dengan scholarly writing. I must congratulate you for getting women to be critical thinkers. Critical thinking is very important. You have to look at ourselves. We have to look at our strength. We have to look at our weaknesses. And with that, we analyze and try to find solution to upgrade ourselves. And critical thinking must be shared with the community through your writing. Because it is a political. It is indeed idea that you must share. And for that matter, that will become a basis for us to move forward. I'm not only saying asking women to do it, but men must also do critical thinking. The leadership in Sarawak, kepimpinan kita di Sarawak, kita mesti mempunyai falsafah menilai diri kita. Dasar yang saya buat dengan rakan saya dalam kabinet ke arah negeri yang maju pada 2030 adalah hasil daripada critical thinking. Di mana kita melihat di manakah kekuatan negeri Sarawak. God is great, giving us all the resources. But we must know how to make use of the resources that we have. Sebab itu ekonomi kita beralih kepada ekonomi baru. Perdana Menteri telah berbincang dengan saya. Sebenarnya minggu lepas saya di Madinah. Saya nak pergi sembahyang subuh. Telefon datang. Perdana Menteri telefon. Bang Jo, can we discuss something? Because the hydrogen economy, you are at the forefront. Ekonomi yang berkisar kepada alam sekitar, termasuklah perniagaan karbon, you are at the forefront.
dan juga hubungan perniagaan kita dengan rakan-rakan kita jiran. InsyaAllah, saya kata, Datuk Seri, saya ni di Madinah. Hah? Doa? Dan insyaAllah, malam besok saya akan berjumpa dengan Perdana Menteri. Bermakna, kekuatan yang ada Sarawak telah dapat kita besarkan dan diiktirafkan oleh masyarakat lain. 2 hari yang lepas, pakar-pakar dunia datang di sini berbincang mengenai dengan carbon trading. Dan rupa-rupanya ucapan saya, seorang peserta daripada Norway meminta ucapan saya. Dan juga rakan kita dari Sabah pun minta ucapan saya mengenai dengan hala tuju Sarawak dalam ekonomi baru. At least people recognize our ability to transform our economy. Ini termasuklah wanita. Dalam kita hendak mempunyai satu pendekatan critical thinking di dalam kita berusaha untuk membangunkan negeri dan negara kita. Oleh itu, saya mengajak wanita untuk bersama-sama dalam kita menempuh perubahan. Saya nampak satu perubahan di negara Arab. Negara Arab, dari sudut budaya, their cultural nature of Arab, they don't encourage women to work. That is Arab. When you go to Saudi Arabia, normally you see men working. You go to immigration, orang laki, pegawai yang melihat pasport kita. Last week I was surprised. Di airport, pegawai yang menyemak pasport immigration adalah wanita. There's already a migration of cultural transition in the Arabic world, where they recognize the talent of women. It is not against religion, kerana Nabi kita membebaskan wanita. Kerana zaman jahiliah, wanita tidak diiktiraf sangat. Satu ketika kalau ada anak perempuan tak diambil kira. Tetapi our prophet mengubahkan keadaan sedemikian, memberi tempat kepada wanita. So it is not against the religion for ladies to work. Dan kalau kita kaji falsafah Ibn Khaldun on the question of labor, Ibn Khaldun is a great philosopher in the 13th century, recognizing the importance of labor, including women, in the pursuit of economic development. And today, kita tengok sudah ada perubahan. Tapi kita di Sarawak, kita awal dah berubah, memberi ruang kepada wanita. Puan-puan sekalian, memang kita akan seperti mana saya sebutkan tadi, memberikan tempat kepada wanita. We will groom the role of ladies in our transformation program, and we will definitely give assistance to empower women. Saya kalau tak dijawab Fatimah susah juga. Datuk Seri Fatimah telah menyalurkan 7 permohonan. But normally when I meet Fatimah, I expect this to happen.
Dalam kabinet pun hebat menteri kita tu. Malah minta bantuan, bukan untuknya, tapi untuk wanita. Syabaslah Datuk Seri Fatimah. Saya nak jawab sikit lah. Pertama, modal pemakasaan wanita dipinta naik kepada 2,5 juta. Tapi semalam saya lihat banyak juga wanita ibu tunggal, wanita-wanita kita B40 yang telah menyertai program ini telah berjaya. Dan alhamdulillah pada tahun 2022 disebabkan oleh pengurusan ekonomi kita yang baik, pendapatan negeri pun bertambah. Jadi permohonan wanita untuk 2,5 juta tu bolehlah kita kongsi bersama. Datuk Dr. Ahmad Zaidil telah mencatat itu. Kita punya timbalan setiausaha kerjaan, bermakna you put lah 2.5 million for modal perkasaan. Keduanya ialah mengenai dengan One Center. One Center ini sudah tentu akan kita beri dengan alat-alatnya untuk memperkasakan lagi collection of our products, particularly from our cottage industry in the kampung and long houses. Ini adalah berdekatan dengan jalan pesisir kita di Kota Semarahan, dan apabila siapnya jambatan Batang Lupar, kita boleh pergi ke kawasan Seri Aman. Kita ada agensi SADA di sana, Datuk Rohani Karim ada saya nampak sini, pengerusinya, yang boleh menjanakan kegiatan ekonomi di kawasan Seri Aman. Terus kalau menyeberang Batang Lupa, kita terus ke Betong dan juga ke kawasan Serike. Dengan adanya jalan ini pula, kita terus ke kawasan Mukah, Dalat, hinggalah ke Bintulu dan ke utara. Pusat ini adalah berdekatan dengan pembangunan di Samarahan, termasuklah what we call our medical hub, iaitu hospital-hospital kita. Nombor duanya ialah pusat pendidikan, where we have our university, UiTM, Unimas, dan kita ada jalan pula melalui ART yang akan menghubungi kawasan ini hingga ke Sejingkat. Kerana kalau puan-puan melihat dekat sini, kita ada jambatan baru yang memberi Sungai Sarawak ke Samarahan melalui Beliung. Dan ini sudah menjadi center. Dan sebab itu, this One Center is a place for you to upgrade your product dan menggunakannya untuk melahirkan, mewujudkan produk hiliran downstream. Para wanita, I know that you are very focused. We have a lot of mangrove swamp. We have established what we call NIPA and SEGO statutory body. We have our SAKRA, and all the products from these agencies can be developed further in our value chain. Sebab itu saya nampak ini perkara yang penting. Kalau wanita yang mempunyai kejayaan yang dalam bidang-bidang ini, kita dapat melahirkan, mewujudkan downstream produk. Kalau dari sudut palm oil,
kita boleh menggunakan waste-nya menjadi biomas dan juga menjadi baja. Sekarang ini pun orang bercakap mengenai dengan telur dan manok. Cukup. Sebenarnya manok kita naik harganya pun animal feed kita import daripada luar negara. Tetapi kita punya waste product daripada estate kelapa sawit boleh mengeluarkan animal feed. Saya kongsi dengan wanita seperti saya kongsi dengan usahawan-usahawan yang lain. I'm sure one of you here can do research on this. And you can become the entrepreneur using our raw materials for higher value added. Inilah sebabnya saya telah bersetuju untuk mewujudkan one-stop center khas untuk wanita. Perkara ketiga, aging society. Memang benar. Kita akan menghadapi masyarakat yang mempunyai hayat yang panjang. Umur lebih pada 70. Negara Jepun menghadapi masalah ini. Apa yang berlaku apabila kita mempunyai rakyat, alhamdulillah lah umurnya panjang disebabkan oleh healthcare, keadaan hidup kita yang lebih baik, maka kerajaan di seluruh dunia sedang mengkaji, including retirement age. Kalau magik 55, kini tu dah naik 60. Sekarang pun ada yang nak naikkan 65. Just 65 kan, Nancy ya? 65. Dan mungkin umur kaji hayat kita lebih kurang 80-90. Walaupun tua, hati muda. Jadi kita terpaksa bersedialah dengan perubahan ini. Dan sebab itu saya bersetuju untuk kementerian ini membuat kajian research in preparation for the future. Satu-satunya ialah dari sudut insurance. Kerana sekarang ini kalau kita hidup lebih panjang, tentu sekali dananya mesti ada untuk future kita. Sebab itu saya boleh cadangkan kementerian ini bersama dengan EPU. EPU membuat kajian. Sama ada kita boleh mewujudkan idea baru untuk kita membantu dalam suasana yang sudah berubah, di mana kita akan mempunyai banyak mereka yang hayatnya lebih panjang. Saya pun golongan tua. Umur saya 72. Matanya tua, walaupun hati nak muda. Perkara keempat, ordinance Majlis Sosial. Saya akan pinta kajian dibuat oleh pihak AG mengenai dengan perkara ini. Dan kita tunggulah bagaimana kajiannya. Termasuklah perkara kelima, SPA. Perkara keenam, bolehlah kita wujudkan chair for wanita for this critical thinking. Di universiti kita lah, sama ada Universiti Teknologi Sarawak, sama ada Swinburne, sama ada Curtin, ataupun University College ICAT. Pada prinsipalnya kita bersetujulah. Dan taska ni memang sudah menjadi agenda kerajaan untuk mewujudkan taska di pejabat-pejabat dan juga yang berkaitan dengan penguruskan taska.
secara menyeluruh lah. Kerana sekarang ini kita terwujudkan di Baitul Makmur dan juga di pejabat-pejabat termasuk swasta di mana mereka ada pusat untuk menjaga kanak-kanak. Dalam hubungan ini walaupun tidak ada di dalam senarai permohonan, tapi ini adalah tambahan dari saya sendiri. For wanita. That is 2 hari yang lepas saya telah, bukan 2 hari, semalam sebenarnya, saya berbincang dengan Profesor Dr. Kadim daripada UNIMAS untuk mewujudkan satu kursus disiplin baru di UNIMAS untuk mewujudkan guru yang terlatih daripada peringkat kanak-kanak, that is during kindergarten, special teachers training program dengan UNIMAS supaya kita dapat melahirkan guru yang dilatih dari sudut psikologi, filosofi dan juga bagaimana engage dengan anak-anak yang masih kecil. Dan mereka boleh melihat potensi anak-anak itu. Mungkin dia lebih bias in terms of performing art. Maybe they are biased to sports. Maybe they are biased to science daripada olah-olahnya lagi kecil. And these teachers must be able to identify the potential of our young from kindergarten. And therefore, we have to produce teachers who are qualified, who are trained in this aspect. Ini bukan senang kerana ia adalah satu kajian psikologi dari sudut kemampuan anak-anak kita. Dan matlamat saya ialah apabila anak kita dikenal pasti, mereka akan dilatih dalam jurusan-jurusan yang mereka rasa baik kepada mereka. Dan selepas program ini diluluskan oleh pihak Senat UNIMAS, maka kita akan memberikan pembiayaan scholarship kepada guru ini. Bermakna daripada bidang kindergarten ke sekolah rendah, sekolah menengah hingga ke peringkat university. This has been done in Scandinavian countries dengan population yang tidak banyak, but they have a very human resource of quality. Dan bagi kita Sarawak untuk jangka panjang, kita nak melahirkan tenaga kerja kita. Kita hanya mempunyai population lebih kurang 3 juta dan we need quality population to transform Sarawak sebagai negeri yang termaju di Malaysia pada 2030. Dengan itu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya, selamat menyambut Hari Wanita. Marilah kita sama-sama meneruskan usaha membangunkan Sarawak yang tercinta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.